Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah. أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, setelah sebulan kita membina benteng kesabaran dengan berusaha melaksanakan sepenuh ketaatan di bulan Ramadan, kini tibalah masanya kita meraihkan kejayaan. Sehubungan itu, marilah kita teruskan mempertingkat ketakwaan dengan kesungguhan mematuhi segala perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita dapat menempuh kejayaan yang lebih besar di akhirat kelak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Aidilfitri ialah hari kemenangan dan kemerdekaan. Menang melawan hawa nafsu dan merdeka pula daripada belenggunya. Kerana itulah kita disunatkan untuk menghiasi hari ini dengan takbir, tahlil, tahmid dan tasbih, agar subur hati kita dengan rasa kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Firman Allah: "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Maksudnya, dan juga supaya kamu mencukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Hari ini membuktikan bahawa hawa nafsu mampu ditundukkan dan dikawal oleh keimanan. Sesungguhnya bukti keimanan hamba tidak sekadar pada pengakuan lisan, tetapi kita perlu menempuhi ujian demi ujian dalam kehidupan. Nafsu tidak pernah jemu menyeru kita agar menuju ke arah jalan kedarhakaan. Nafsu adalah salah satu ujian yang paling besar yang harus kita hadapi dan kalahkan, bagi membuktikan betapa teguhnya iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bertepatan dengan firman yang dibacakan di awal khutbah tadi yang bermaksud, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan? Allah Azza wa Jalla telah mensyariatkan puasa dan menetapkan larangan-larangan tertentu di dalam bulan Ramadan sebagai senjata untuk hambanya belajar mengekang hawa nafsu. Nafsu jika tidak dapat dikawal dan ditakbir dengan sifat sabar dan istiqamah, pastinya ia akan membuahkan sifat gelojoh dan tamak yang meluntur akhlak yang mulia. Namun sekiranya kehadiran Aidilfitri ini jika diraihkan tanpa mengikut lunas syariat, dibimbangi nafsu akan kembali menguasai diri. Justru dalam kegembiraan menyambut Aidilfitri ini, pastikan kita tidak mengabaikan kewajipan solat fardu, dan pantaulah anak-anak supaya tidak terleka dengan aktiviti yang melalaikan sehingga melupakan tanggungjawab kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Aidilfitri membawa maksud kembali kepada fitrah yang suci dan bersih, bersih daripada noda dan dosa. Inilah manifestasi daripada sambutan Aidilfitri. Ramadan telah membuka peluang buat kita untuk mensucikan dosa-dosa melalui ibadah yang dilakukan dengan ikhlas dan taubat yang bersungguh-sungguh. Justru bulan Syawal ini kita dapat kembali menjadi hamba Allah yang bersih daripada segala dosa. Aidilfitri juga menuntut kita agar mengekalkan nilai terpuji yang disemai di dalam bulan Ramadan. Hati dan jiwa mesti sentiasa mengingati Allah Azza wa Jalla. Akhlak mulia melalui pertuturan dan tingkah laku yang sopan mestilah diamalkan. Manusia sememangnya tidak pernah lepas daripada kesilapan dan kesalahan. Justru pohonlah kemaafan daripada terhadap tingkah laku yang mengguris hati dan perasaan insan lain. Tautkan kembali hubungan yang semakin jauh, di samping merelakan untuk memberikan kemaafan kepada orang lain yang mungkin pernah melukai kita. Inilah akhlak mulia yang diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersempena dengan Aidilfitri sudah menjadi budaya umat Islam khususnya untuk menziarahi sanak saudara dan jiran tetangga. Inilah yang menggambarkan kemeriahan Aidilfitri disambut dengan penuh harmoni. Kukuhkan ikatan kekeluargaan dengan mengambil peluang untuk pulang berhari raya ke rumah ibu bapa, dan lakukanlah aktiviti kunjung-mengunjung sesama ahli keluarga, khususnya adik-beradik kita. Aidilfitri lebih bermakna jika kita dapat bersua muka bersama ahli keluarga, terutamanya ke rumah mereka yang lebih berusia daripada kita. Ketika melakukan aktiviti ziarah menziarahi, ingatlah bahawa Islam mengajar kita
supaya menjaga adab dan kesopanan, supaya ia dapat mendatangkan pahala dan memperkukuhkan ukhuwah. Berwaspadalah agar ia tidak menjadi titik dosa dan sengketa. Jagalah batas pergaulan di antara kita yang bukan mahram, dan pilihlah cara pemakaian yang mengikut syariat dan penuh kesopanan. Jika ada tetamu yang bertandang ke rumah, layanilah dengan penuh keikhlasan tanpa memilih atau membezakan di antara mereka. Sebagai ibu bapa, didiklah anak-anak agar dapat mengamalkan budaya Islam yang penuh dengan nilai murni dan kesopanan, sama ada sebagai tetamu ataupun tuan rumah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita hayati beberapa kesimpulan sebagai renungan kita bersama. Yang pertama, raikan hari raya mengikut lunas Islam agar kita beroleh keberkatan dan keredaan Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, teruskanlah mujahadah melawan runtunan hawa nafsu yang sentiasa menguji keimanan kita dengan memperbanyakkan ibadah dan mentaati Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية Malikana ke bawah duli yang maha mulia, serta duka baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wakadhalika ke bawah duli yang maha mulia, serta duka baginda Raja Permaisuri Agung Tuku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Al-Marhum Sultan Iskandar Al-Haji. Allahumma hafaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ra'ayahu minal muslimina wal muslimat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تقبل الله منا ومنكم والحمد لله رب العالمين.